Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam selamat petang dan selamat malam. Salam Aidilfitri. Apa khabar kepada semua pelajar pelbagai kaum dan pelbagai bangsa serta pelbagai agama dalam kelas ni? Okay, salam perkenalan. Saya Cikgu Hafizul, guru bahasa Melayu kamu untuk sesi kelas online kita. Okay, selamat bertemu. Terima kasih kerana menyertai program ini. Semoga sesi ini dapat sama-sama membantu antara kita satu sama lain. InsyaAllah. Okay. So, subjek bahasa Melayu. Okay, sekejap Saya hendak paparkan bahan-bahan yang berkaitan. Sebentar. Okay, nampak Okey, untuk first class ni sebelum kita panjang lebar berbicara, bermadah kata, sebelum kita semua dalam setiap sesi kelas kita mengadakan pelbagai perbincangan yang sepatutnya. Terlebih dahulu, lebih baiklah kita mengenal siapakah kertas bahasa Melayu kita ni. Kan? Saya dengar berkemungkinan tak lama lagi akan ada peperiksaan ujian bulanan 1. Ini saya dengar di beberapa sekolah sekitar saya. Mungkin dalam grup ni ada sekolah SMK BRP, SMK Bukit Ramang Putra, area Sungai Buloh. Saya dengar sekolah kamu akan adakan ujian bulan 1. Lebih kurang hujung bulan ni. Okay. Lepas tu dikabarkan juga SMK, okay, ada seorang beritahu. Dikabarkan juga sekolah yang sama bakal menganjurkan peperiksaan pertengahan tahun pada hujung bulan 6. Okay, lebih kurang hujung bulan 6 atau pertengahan bulan 6 sebelum cuti, saya tak pasti. Jadi dah tak lama dah. Dah tak lama. Okey. Jadi pejam celik masa meninggalkan. Okey. Okey. Sekarang benda pertama yang kita kena sedar ialah sebagai pelajar tingkatan 5, peperiksaan pertengahan tahun bakal menggunakan format sebenar SPM. Ini macam nak ajar mat ni. Okey. Okey. Okay. Peperiksaan sebenar bakal peperiksaan pertengahan tahun kita, okey, memang akan ikut standard kertas SPM. Kertas 1, kertas 2, 1 jam setengah, 2 jam setengah. Itu akan berlaku di sekolah kamu semua. Periksa pertengahan tahun. Jadi sangat eloklah kalau saya mendedahkan bagaimana peperiksaan kamu nanti. Okay. Sebab tu saya mulakan kelas pertama kita hari ini, saya letak kat situ format SPM bahasa Melayu supaya kita sedar. Supaya kata 5 dalam grup kelas kita malam ni, bukan
tidak lagi dalam keadaan mimpi. Okey, seronok-seronok raya kan. Okey, tidak Saya harap tak macam itulah. Saya harap kamu dah bersedia Kalau siapa yang belum bersedia, inilah masanya untuk kamu bangkit. Okey, jom kita tengok. Okey. Kertasnya kejap lagi. Kertas soalannya kita kejap lagi tengok. Kita tengok dari segi pemarkahan dahulu. Okey. Kak. Okey, para pelajar. Kalau kamu tengok sini, untuk makluman, kita ada 4 kertas bahasa Melayu. 4 kertas bahasa Melayu. Saya tak rasa kamu punya periksa pertengahan tahun akan buat kertas 3 dan kertas 4. Saya tak rasa. Kalau ada sekolah sempat buat, mantap. Okay, jadi nanti, masa periksa pertengahan tahun, kalau kamu dapat BMA, jangan bangga sangatlah. Sebab berkemungkinan BM kamu A itu hanya mengira kertas 1 dan kertas 2 sahaja. Tak campur kertas 3 dan kertas 4. Ini berlaku kepada kebanyakan pelajar-pelajar pada bulan 11 tahun lepas. Pada bulan 11 tahun lepas, senior kamu yang ambil SPM 2021, mereka menjalani peperiksaan percubaan pada bulan November. Ada setengah sekolah belum sempat lagi buat ujian kertas 3 dan kertas 4. Jadi bila mereka dapat markah tu hanya mengira kertas 1 dan kertas 2. Jadi itu tidak menunjukkan prestasi sebenar kamu dalam peperiksaan bahasa Melayu. Kan? Jadi ini benda pertama saya nak highlight. Siapa yang dapat rendah, jangan sedih. Sebab berkemungkinan kalau kamu jawab kertas 3 kertas 4, BM kamu akan dapat lagi tinggi. Maka kamu akan lebih tinggi. Okey, dengar sini Okey, saya harap kamu boleh faham kat sini situasi dia. Okey, dah. Okey, sekejap. Okey. Para pelajar, kamu ada dapat PDF kan? PDF dalam grup sekolah masing-masing. Kamu ada grup WhatsApp, ikut sekolah masing-masing. Kamu ada dapat PDF untuk bahan, untuk nota dan latihan. Untuk BM, BI, Sains, betul kan? Okey. PDF tu kita abaikan kejap. Kita fokus kat sini. Kejap lagi kita akan review. Kita akan imbas kembali, kita akan lihat kembali kertas-kertas soalan bahasa Melayu, terutamanya kertas 1 dan kertas 2. Kita akan lihat semula ya. Okeylah. Okey. Jom. So kertas 1 kita ada 2 bahagian. Bahagian A 30 markah, bahagian B 70 markah, jumlahnya 100. Okey kertas 2 bahagian A 35, bahagian B pun 35, bahagian C ni 30. Apa dia? Rumusan. Kertas 2 yang rumusan korang kat sini, bahagian C ni 30 markah. Okay, jadi jumlah kertas 2 tetap 100 juga. Macam kertas 1. Kertas 1 ni apa? Karangan kan? Siapa form 5 tak ingat? Cikgu saya tak ingat lah last tahun lepas form 4 periksa apa, saya pun tak ingat. PKP hari tu kan, saya pun tak tahu apa saya belajar masa form 4. Jadi siapa tak ingat, ini masa untuk bangkit. Masa untuk bangun dari lena tidur. Okey, grab ambil peluang ni untuk catch up balik, untuk tangkap balik momentum kamu supaya kamu terus konsisten dan boleh kayuh perlahan-lahan dah. So sedar ini adalah musuh kita. Dalam BM ini musuh kita. Inilah soalan-soalan yang kita bakal hadapi. Okay, so inilah markah-markah yang kita kena sedar. Hakikatnya inilah markahnya. So itu kertas 1, kertas 2. So selama ni kalau kita ingat markah-markah ini hanya dikira di sini, tidak, kita silap. Sebab pemarkahan sebenar BM kita akan berubah sejak SPM, KSSM, silibus baru. Tahun lepas adalah tahun pertama yang mana markah kita akan dicampurkan juga dengan lisan. Okay, ini kertas 3 ujian lisan ada 70 markah. Dan kertas 4 ujian mendengar, ujian lisan mendengar. Kertas 3 ujian lisan bertutur, bercakap, speaking test. Dalam English panggil speaking test kan? Yang kertas 4 ni listening test.
Ujian mendengar. So, masing-masing ada pemarkahannya. So, campur kita ada jumlahnya adalah 300. Okay. Jadi, contohlah kita dapat 210 per 300. Bahagilah. 210 bahagi 300, darab 100. Kalau dapat apa? 160. Bahagilah. Atau 65. Kan? Bahagilah. Okay, 300 darab 100. Macam tu kan. Dapatlah berapa grade kita. Inilah sebenarnya. Okey dah. Okay. So, jom. Ni yang sekejap lagi. Okay, so dah nampak markah kita kat sini. So, jom kita pergi tengok satu-satu soalan. Okay, kita tengok satu-satu kertas. Okay. Korang dah masuk form 5 ni kan, untuk BM kan. Kejap lagi, lepas saya tunjuk kertas-kertas ni semua, saya akan patah balik kepada yang tadi tu, yang saya terus scroll ke bawah tadi tu. Saya tulis rutin BM. Itu rutin BM tu adalah bagi saya, itu adalah satu carangan saya. Satu tips, satu formula yang saya rasa berbaloi untuk pelajar form 5 start daripada sekarang buat. Okay. Saya mengajar BM dah bertahun-tahun guys, sejak 2010. Jadi pattern saya setiap tahun tengok pelajar SBM sama je. Jadi saya fikir apa saya nak buat dengan diorang ni. Macam mana nak bagi diorang bersedia, jaga momentum, konsisten, jangan belajar last minute. Okay, jangan terkejut dapat exam panik kan. Okay, jadi apa yang saya boleh bantu? Jadi saya fikir saya dapat benda ni. Walaupun tak banyak sangat efek, tapi still membantu sebenarnya. Kejap lagi saya akan share. Ya, sekejap. Jom kita tengok soalan dulu. Kita refresh balik. Mungkin antara korang ni mungkin macam mana lah soalan rumusan dah lupa. Soalan karangan keluar macam mana bentuk kan lupa. Tahu tak dalam karangan korang boleh keluar soalan ucapan? Tahu tak dalam soalan karangan korang boleh keluar berita, boleh keluar email? Mungkin ada yang tak pasti kan. Kita akan lihat benda ni. Okay, jom. Saya akan share. Alright, ini dia. Okay, nampak tu. Okay, untuk makluman pelajar form 5, mungkin ada yang tak sedar lagi ya. Saya harap korang semua dah maklum. BM adalah satu-satunya subjek dalam SPM yang kertas satunya bukan ABC. Yang kertas satunya bukan grammar, bukan struktur, tapi kertas satunya the only essay in the SPM. Terbalik dengan subjek lain. BM kertas satu dia adalah karangan. Hanya karangan semata-mata. Bahagian A karangan, bahagian B pun karangan. Inilah BM, dia terbalik. Kertas satu dia karangan. Okay. Kertas dua barulah yang bukan karangan. Yang novel lah, yang kebat lah, yang tata bahasa lah, yang rumusan lah, yang soalan petikan lah. Itu semua dalam kertas dua. Okey? Apa yang tak tahu, tersalah, tak sedar, sekarang kena tahu. Ataupun kawan-kawan awak kat luar sana yang tak tahu, share dengan diorang. Kalau boleh ajak diorang masuk lagi bagus. Kawan-kawan awak masuk pun tak ada efek kat saya pun. Saya dibayar lebih ke, saya dibayar kurang ke, tak ada, tak benda tu tak wujud berlaku. Jadi saya sangat hargai kalau korang boleh ajak kawan ramai-ramai masuk, sebab banyak benda yang mungkin tak dapat di sekolah ataupun mungkin terlepas dengar di sekolah, tapi di sini kita refresh balik. Okey. Sekolah teruskan silibus. Tak ada masa nak ulang-ulang balik. Pandai-pandai kau lah hidup. Di sini lah tempat kamu untuk cari balik rentak kamu. Okey, ni saya beritahu. Korang dah form 5 tau, jangan main. Okey. Okey, jom.
Ini adalah kertas sebenar percubaan SPM bulan 11 tahun lepas. Negeri mana? Negeri Sarawak. Ini saya ambil daripada Telegram. Okey. Sebenarnya dalam Telegram bersepah gila latihan, Bik. Korang kalau tak beli buku latihan pun, dalam Telegram tak akan nak buat, Bik. Serius saya cakap. Yang terakhir lah. Yang modul Kelantan, modul Terengganu, modul Perak, modul Melaka. Ush. Lagak tak lagak je nak buat. Serius saya cakap. Okay, tak apa, itu kita sembang kemudian. Lain kali saya buat live, saya tunjuk awak macam mana saya buka Telegram, saya share screen, saya buka Telegram, awak tengok kat mana, saya join group mana, saya ambil bahan macam mana, saya akan tunjuk awak next time. Okay, Okay, so sekarang ni, okay, ini kertas satu karangan. Nampak ni nombor 1 ni. Kat kod tu. Kertas satu karangan negeri Sarawak, daerah Limbang. Tak tahu kenapa dia buat daerah Limbang. Mungkin daerah Kuching set lain kot, saya tak pasti. Sebab standard kertas trial negeri sejak 2-3 tahun lepas, satu negeri buat 2-3, satu negeri ada 2-3 set. Sebab tarikh bermula percubaannya berbeza. Saya pun tak pasti kenapa. Macam Selangor 2 set, Johor 2 set. Mana lagi negeri ada 2 set? Sarawak saya rasa ada 2 set. Maksudnya ada 2 paper trial yang berbeza. Sebab mereka mula tarikh peperiksaan tu berbeza. Okey. Kamu nampak ini bahagian A ni email tau. Soalan email. Tapi kebanyakan negeri lain, kalau kamu nak tahu, kalau kita buat analisis perbezaan, bahagian A ni banyak negeri tak buat email. Dia buat macam mana? Saya tunjuk awak. Dia buat macam ni. Dia keluar soalan ni. Sekejap ya. Ni. Okay. Saya zoom sekejap. Okay. Ni. Nampak ni? Kod dia kertas 1. Okay. Untuk makluman, apa yang awak lihat ini adalah negeri mana tadi ya? Sekejap. Terlupa. Johor. Johor ke Negeri Sembilan? Saya tak ingat. Rasa Negeri Sembilan ya? Negeri Sembilan. Ni Negeri Sembilan punya, betul. Ni Negeri Sembilan punya kertas 1 percubaan bulan November tahun lepas. Tadi Sarawak bulan yang sama, kertas percubaan SPM juga, tapi bahagian ini soalan email. Tapi ini tak. Ini soalan apa? Ini soalan ni. Ni. Pendapat. Karangan pasal pendapat. Karangan fakta. Karangan perbincangan. Ya. Karangan yang tak ada format. Karangan open. Kalau email tadi ada format kan. So, pelajar tingkatan 5 dalam kelas malam ni, dan tolong sampaikan kepada rakan-rakan di luar sana, ketahuilah hakikatnya untuk kertas 1, untuk bahagian A ini, soalan boleh berubah-ubah. Mungkin boleh keluar email. Mungkin boleh keluar macam ni. Okay, ataupun mungkin keluar ucapan. Ataupun keluar surat tidak rasmi. Ataupun surat rasmi. Ataupun laporan. Ataupun syarahan. Ataupun apa lagi? Okay, berita ke? Maksudnya, karangan bahagian A untuk SPM baru, silibus baru KSSM ni, soalan karangan bahagian A ni, dia boleh jadi pelbagai jenis soalan. Itulah cabarannya. Tapi saya ada berita gembira. Korang Form 5, saya ada berita gembira. Dijangka kebanyakan sekolah bila periksa macam pertengahan tahun kan, diorang akan ambil soalan macam ni je. Diorang takkan bagi email, diorang takkan bagi ucapan ke surat. Benda tu susah. Cikgu korang pun tak sempat tahu lagi benda-benda tu. Jadi dijangka untuk tempoh terdekat ni, korang akan belajar karangan macam ni. Karangan macam ni pun nampak macam mudah, karangan fakta, tapi hakikatnya
Korang kena tahu kotak belah kiri ni pasal apa. Kotak belah kanan ni pasal apa. Bawah ni poster ni pasal apa. Sebab dalam soalan tak cakap apa. Dalam soalan tak cakap pun nak langkah-langkah. Dalam soalan tak minta berfaktor. Dalam soalan tak cakap pun nak ciri-ciri. Nak cakap faedah keburukan. Dia hanya kata, huraikan pendapat anda tentang kepimpinan yang baik. Dia tak kata pun langkah-langkah membentuk kepimpinan yang baik. Dia tak kata pun faedah kepimpinan yang baik. Soalan tak cakap pun tentang ciri-ciri kepimpinan yang baik. Tak cakap pun. Jadi apa benda yang korang nak sembang? Korang kena cari dalam kotak kiri pertama ni pasal apa. Kotak kan belah kanan ni, yang kotak kedua ni pasal apa. Barulah korang boleh tahu apa yang nak sembang. So itulah cabaran soalan pertama. Dah lah susah, markah 30 markah je. Masa yang dicadangkan 40 minit je. Okey. Tak silap saya, bukan 40 minit, 40 minit. Ni saya silap. Oh, betul lah, 5 minit untuk cari isi. Betul lah, 40 minit. Nanti korang punya jumlah kertas satu dah saya 2 jam. Itu lain kali lah kita tengok format sebenar. Saya just review saja korang. Supaya korang jangan terlupa benda ni. Kita akan nampak soalan macam ni. Jangan terkejut masa tu. Okay? So kena bersedia. Okay. So, ni soalan bahagian B pula. Ini standard. Sejak kita belajar daripada bila? Daripada skor rendah, bertahun-tahun kita buat karangan. Cikgu ajar rangka karangan, cikgu ajar pendahuluan penutup, cari isi huraian contoh, kan, letak peribahasa, bla 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 bla, tulis panjang-panjang. Level SPM, inilah soalannya. Okey. Tak silap saya, perkataan domain ni tak ada sepatutnya. Tak ada. Ini Negeri Sembilan punya. Saya tengok yang Sarawak punya sekejap. Tak apalah, tak ya. Tak review lah. Okay guys, nampak 300.5 ke 500. So form 5. Siapa yang belum dapat tulis lebih 100 muka surat, tolonglah berhijrah. Maksud saya korang dah kena mula berubah pada sekarang. Siapa yang buat karangan tak pernah lebih 1 muka surat, pisang. Bukan 1 muka surat. 2 muka surat, maksud saya selai. Siapa yang buat karangan ngam-ngam selai, muka depan, muka belakang, tak pernah masuk line kedua, tolonglah bertaubat. Maksud saya, kamu kena cari lagi apa cara nak panjangkan karangan. Dan dalam kelas saya nanti kita akan belajar banyak cara untuk panjangkan setiap perenggan. Banyak cara formula yang mudah-mudah untuk panjangkan perenggan. Itu semua akan saya kongsikan. Okay, sebab untuk makluman pelajar, pada pandangan pemeriksa, bila kamu jawab hanya sehelai, muka surat depan, muka surat belakang, pada pandangan pemeriksa, petanda kertas, automatik bagi dia kamu belum cukup 300.5. Itu persepsi tau. Diorang ni manusia bukan robot. Diorang ada emosi dalam kertas. Jadi dia akan mula mengira karangan kamu satu perinci. Nak tahu cukup ke tak cukup 300.5. Habis. Okay. Macam tu tapi dia tengok juga saiz tulisan. Tapi biasanya memang kalau sekadar dua muka saja memang tak lebih 3.5. So hati-hati ya pelajar, saya beritahu awal ni. Kamu awal dapat. Okey. Okey, dah cukup. Okey, kita akan pergi kepada kertas 2 pula. Kertas 2 ni yang paling penting. Kertas 2 ni paling penting. Sebab kertas 2 ni perangkap sebenar. Ni memang okey. Okey. Saya rasa majoriti pelajar akan rasa, oh ini pernah buat lah, ini pernah tengok lah. Ya. Kan? Okey, memang benda-benda ni memang kita biasa nampak. Okey. Saya tak nak sembang banyak masa, tak nak buang masa, saya jadi review saja. Okey, para pelajar, kertas 2,
inilah bahagian A. Kan tadi saya tunjuk tadi, yang masa kira markah tu, kertas 2 ada bahagian A 35. Campur bahagian B 35. Campur bahagian C rumusan 30. Ini bahagian A dia. Okay. So, bahagian A ada 5 soalan. Morfologi. Okay, ini saya korang tahu semua benda ni. Okay. Yang kena buat ayat sebenarnya kan. Okay. Soalan pertama ni dah 8 markah. Bila tengok markah ni teringat kibat sejarah. Kan? Tak tahu lah korang tahu ke tak ataupun korang ingat ke tak. Kibat sejarah 8 markah dekat bahagian esei kan. Okay. Okay, next. Sintaksis. Okay, ni semua orang rasa tahu dah. Subjek, predikat, aktif, pasif, ayat biasa, songsang, cakap ajuk, cakap pindah, gabungkan ayat, cerakinkan ayat, apa lagi? FNFK, FNFS, apa lagi? Tu je lah kot. Tu bina ayat tanya, jenis-jenis ayat, semua kat sini. Seolah-olah macam soalan nombor 2. Bentuk ayat kita belajar keluarkan kat sini. So, dia akan pilih salah satu, pada pandailah kita nak jawab apa yang dia pilih tu. Saja predikat ni senang. Tak susah pun sebenarnya. Dia ada formula. Siapa tak ingat nanti saya akan ajar formula dia. Senang. Dia ada berapa tips-tips dia. Okey. Ni morfologi nombor 1 ni. Morfologi ni segala benda, kata pemeri, kata apa lagi? Kata terbitan. Kata apitan lah, kata ganda, apa benda semua kita belajar. Kata adjektif semua akan dibuat. Kata majmuk. Apa lagi? Kata akronim. Apa lagi? Semua akan ditanya di sini. Kita akan, lepas tu dah kena buat ayat tu. Dah kena cari, so kena buat ayat kan. Mencabar. Okay. Sekarang, nombor 3 ni standard. Korang daripada sejak form 1 lagi dah pernah buat. Kesalahan bahasa kan. Carilah salah ejaan, imbuhan, salah tata bahasa, salah istilah. Cari sampai jumpa kan. Okay. Okay, kita pergi soalan nombor 5. Soalan 4 dengan 5 Okay, so, saya skip soalan 4, saya soalan 5 dulu. Soalan sampaikan dia boleh macam peribahasa ni nanti saya sembang awak nanti saya nak pergi nombor 4 ni jap. Okey. Okey, siapa yang mungkin terlepas pandang, mungkin tak perasan, mungkin tak ingat. Dalam soalan bahagian A ni kita ada ni soalan 4 ni. Okey, mungkin saya rasa ramai ingat kot. Okay, kalau kita tengok dalam kotak ni apa ni? Ayat bahasa zaman dahulu. Bahasa Melayu klasik yang sukar untuk difahami kalau kita tak baca betul-betul. Jadi apa kita kena buat? Kita kena baca, fahamkan, lepas tu kita kena tukar dalam bentuk bahasa Melayu biasa. Bahasa Melayu standard. Nampak macam susah, tapi sebenarnya bila kita bandingkan dengan skema jawapan, tak adalah susah mana. Okey, ini pada untuk makluman, soalan ini adalah soalan yang kali pertama keluar dalam sejarah SPM Bahasa Melayu. Yang mana berpuluh-puluh tahun lepas tak pernah keluar soalan macam ni. Yang minta tukar daripada bahasa klasik kepada bahasa standard. Jadi untuk dalam kalangan cikgu pun mereka ambil masa nak mahir nak study benda ni ni kena ingat Pak Belajar. Korang form 5 nanti biasa tu jangan keluar benda jangan terkejut pula. Kita tak pernah belajar pun. Padahal memang dah ada benda ni lah exam. Okay. Okay, next. Kita pergi bahagian B, pemahaman. Ini simple. Bahagian B pemahaman simple je. Sebab apa? Dia pasal soalan apa tu? Petikan. Okay, daripada form 3 pada darjah 6 dah ada petikan kan? Lepas tu, kali ni petikan bukan satu, ada 2 petikan. Petikan pertama, petikan kedua. Lepas tu, kejawablah soalan subjektif. Senang. Jawablah. Tengoklah petikan, istilah jawapan kan. Tapi masalahnya,
Petikan juga. Tapi markahnya bukan banyak kat petikan pun, markah kat sini ni markah. Korang tengok soalan nombor 3 ni. Kan? Tengok markah ni. 3 markah. Tapi soalan nombor 3 ni apa? Pada pendapat anda. Soalan kebat, babe. Dia tengok soalan nombor 4. Kan? 4 markah lah tu. Soalan nombor apa ni? Dia wujudkan satu situasi, lepas tu tanya soalan. Soalan kebat ni. Jadi kalau gabungkan nombor 3 dengan 4 ni, jumlah soalan kebat, markahnya ialah 7 markah. Lagi tinggi daripada soalan 1 dengan soalan 2. Yang hanya baru 5. Padahal yang bagi banyak petikan. Petikan yang banyak. Ada bahan 1, penjelasan panjang petikan. Bahan panjang petikan. Tapi soalan ni yang markah banyak bukan soalan petikan. Soalan kebat. Nanti kalau siapa terperangkap terbuat lama kat sini, janganlah terkejut. Awak kena tahu bahawa soalan kebat wujud yang bakal memerlukan masa yang lama. So kena bersedia. Sama lah macam soalan 7 petikan sastra. Beza apa? 6 dengan 7 ni, beza dia punya petikan je. Tadi petikan yang umum. Yang kali ni petikan sastra. Itu je beza dia. Petikan Komsas. Korang belajar sejak form 1 dulu kan? Komsas. Dia masuk ke sini. Keluarlah soalan petikan. Soalan 1 dengan 2 pasal petikan. Soalan 3 ke 4 pasal kebat lah. Lain lah pula. Okey. Pun jumlah markah 7. 7 tambah 7 ada 14. Banyaknya. Kalau kita tak biasa buat soalan kebat, pisang weh. Memang pisang sembang hari tak guna dengan situ. Soalan 8 novel, saya review je. Novel macam biasa. Korang akan belajar kat sekolah novel macam mana. Saya nak usik dulu, biar dulu. Bahagian sini rumusan. Mungkin ada antara kamu lama dah tak buat rumusan. Nanti kita akan buat sama. Saya akan biarkan korang buat kat sekolah dulu. Rumusan. Ada bahan dulu. Lepas tu nak buat bukan benda simple buat kan. Kena tengok bahan tu pula macam mana. Dah. So cukup. Jom kita lepas. Apa tu? Pentas 3 form 5 nanti korang akan ada ujian bertutur. Sekolah korang akan buat latihan daripada masa ke semasa. So berlatihlah betul-betul macam nak ujian bertutur speaking test kan. So kat sini saya just review je. Korang ada ni lepas tu kena jawab soalan. Soalan kebat ni ada. Nampak soalan kebat bukan saja wujud dalam kata soalan 1 dengan 2. Kau punya ujian bertutur pun ada soalan kebat. Jadi sebab tu penting kita ni tentang soalan kebat tau. Persediaan korang soalan kebat. Sidang kedua ni berkumpulan. Tadi yang pertama individu, ni berkumpulan. Ya ke? Tadi individu juga. Yang ni baru bagian B kumpulan. Ni kumpulan. Tadi individu, dua-dua ni kumpulan. Tak apalah. Ini pandang korang lah nanti. Korang akan buat kat sekolahan. Kita pergi soalan keta 4. Ini keta 4. Ini ujian mendengar. Keta 4 mungkin ada sekolah pernah buat kot. Mungkin ada setengah sekolah pernah buat ujian lisan betul-betul dengan mendengar masa form 4 dulu. Siapa yang pernah buat, tahniah. Korang ada pengalaman. Siapa tak pernah buat, nanti sekolah korang akan buat kan. Jangan risau. Tunggu je. Ini tak ada apa pun, korang jadi isi je kan. Apa yang korang dengar, korang jawab. Tulis isi. Dengar apa dia cakap, tulis lah. Macam tu je lah. So, saya tadi nak pergi kat mana tadi? Yang ni dia.
Okay, saya stop sharing. Okay, saya nak paste ni. Okay. Okay, ini kali ni saya bagi. Okay, kamu tak macam form 4. Form 4 mungkin baru first time jumpa benda-benda macam ni. Tapi kamu form 5. Kamu dah pernah jumpa benda-benda macam ni. Okay, para pelajar form 5. Okay, saya tahu. Dalam kalangan mentaliti kita, korang akan kerja admin. Korang akan kerja account. Korang kerja ekonomi. Korang sibuk study science, study math. Study subjek-subjek yang susah. Jadi tak pelik lah bila ada persepsi atau tanggapan bahawa BM ni kita boleh study last minute. Dan benda tu normal. Bahkan saya sendiri pun dulu masa student pun macam tu juga. Okay. Jadi, macam mana cara untuk study BM tanpa perlukan masa yang banyak? Okay, study BM supaya awak boleh jaga momentum atau konsistensi awak. Supaya awak tak ketinggalan dalam BM. Macam mana pula dalam exam nanti, awak nak pastikan yang awak boleh jaga masa awak. Kenapa? Kenapa saya sibuk pasal masa? Siapa boleh beritahu saya? Dalam exam, ketika menjawab soalan ikut format, siapakah musuh nombor satu dalam exam? Apakah musuh utama ketika menjawab? Apa jawapan dia? Saya boleh beritahu. Ada orang jawab Apa dia? Masa. Terima kasih. Ya, betul. Okay. Banyak mana pun sejarah kau hafal, kan? Okay. Banyak mana pun fizik awak study, awak hafal apa, formula kimia awak apa semua, kan? Okay, ekonomi ke apa. Tapi kalau awak tak ada skill nak tulis dengan jaga masa, bila tak sempat siap, tak guna juga. Tak payah sembang hari lah. Kan? Tak guna juga. Kan? Kenapa bila kita terperangkap dalam satu masa, kita tulis terlalu panjang. Kita memikirkan jawapan terlalu lama. Ini dipanggil pengurusan masa. Kadang-kadang kenapa boleh berlaku macam ni? Bila kita tak bersedia awal. Ataupun kita jarang buat soalan tu. Kita kurang pengalaman pada bahagian tersebut. Sampai kita terlupa pasal nak jaga masa kita. Jadi diefek pada bahagian-bahagian lain. Itu yang kita tak nak tu. Kan? Jadi sebab tu, kalau nak kat sini, saya letak untuk BM. Untuk subjek lain macam-macam lah. Cikgu-cikgu subjek lain boleh bagilah. Tapi ini pendapat peribadi saya. Nak ikut tak nak, tak ikut pun tak apa. Korang dah form 5. Kenapa saya bagi tajuk dia rutin BM? Nama apa rutin? Maksudnya buat hari-hari. Kalau tak buat hari-hari, macam mustahil pula buat hari-hari. Mungkin buat dalam seminggu sekali. Mungkin seminggu 2 kali. Atau 2 minggu sekali. 2 minggu 2 kali. Kan? Atau pulanglah. Tapi janganlah sampai sebulan tak pernah sentuh langsung. Itu masalahnya. Okay, saya ada tanya soalan student-student saya yang dekat dalam kelas fizikal lah, saya tanya. Bila last sentuh soalan kibat, entah tak ingat dulu. Mak, budak form 5 jawab macam tu, babe. Pening kepala saya nak garuk. Okay. Okay. Realitinya berdasarkan pengalaman saya, bila saya tanya student saya kan, akibat awak buat bila? Pertama, homework sekolah. Yang kedua, perbincangan dalam kelas bersama cikgu.
Yang ketiga bila? Exam. Habis panjang ni kalau tak ada tiga-tiga ni tak buat lah. Kehebat tak buat lah cikgu. Mak ini saya nak beritahu benda ni. Kan? Jadi para pelajar. Okay, kenapa saya letak soalan kebat tu rutin nombor 1? Dah terang tantang tadi korang dengar. Kebat 14 markah habis. 14 markah kertas 2. Kebat tu yang mana kebanyakan pelajar bila jawab kebat dia akan lama gila nak cari jawapan. Untuk jawab 3 markah je pun. Dia letak hurai contoh bapak baik punya kan. Kadang-kadang soalan minta 3 markah kau bagi sampai jawapan. Dia tak sedar jawapan dia bagi dah 6 markah. Dia menjawab tak menepati permintaan soalan. Bukan permintaan markah. Cukup-cukup sikit-sikit dah lah. Ini cerita dia. Bila korang tak cukup latihan, tak cukup pendedahan, tak cukup pengalaman. Sebab kamu tak jadikan dia sebagai rutin. Okay. Mungkin ada student tanya saya, cikgu, kenapa cikgu beria sangat cakap pasal rutin ni? Dengar sini. Kenapa 4 ni je? Yang lain-lain tu mana? Okey, para pelajar, kenapa saya jadikan dia sebagai rutin? Sebab pada pendapat saya, 4 perkara ini kamu boleh buat tanpa cikgu. Tak payah tunggu cikgu sekolah bagi homework. Tak payah tunggu cikgu sekolah bincang dalam kelas. Kamu sendiri boleh buat tanpa perlu rujuk siapa-siapa, hanya rujuk skema jawapan. Kalau tak pasti, barulah bawa kepada cikgu. Tanya orang. Kan? Saya harap ada yang setuju dengan saya. Soalan kibat memang boleh buat, tak payah tunggu cikgu awak. Melainkan kalau tak faham soalan. Nak cari jawapan, Google je lah. Google je ke cikgu jawapan cari Google? Untuk makluman pelajar, nak cari jawapan soalan kibat, nak cari tangan, cara berlatih yang paling senang dan paling cepat apa dia? Google lah, Mr. G. Dan tengah-tengah Google tu apa faedah dia, apa faedah internet? Rujukan pantas. Rujukan kan? Carilah. Janganlah rasa segan bila awak alah jawapan Google je. Ada pula. Minta maaf saya cakap terus terang. Saya sebagai cikgu sangat menyokong 100% dan sangat suka jawapan yang awak ambil dari Google. Sebab kalau awak tak buat macam tu, awak tak tahu pun ada jawapan mantap yang dalam Google tu. Tak tahu pun bahawa dalam Google tu banyak bagi jawapan power. Yang awak tak terfikir pun awak selama ni pelajar dalam kotak. Bila tengok Google, awak dapat jawapan yang pelbagai bentuk variasi di luar kotak. Okey. Okey, ada soalan Akazi. Ya, apa dia Akazi? Tertekan. Ya Akazi, ada soalan apa? Ke ada awak type? Okey. Ya Akazi, apa ke tak ada ya? Okey. Okey dah. Okey, satu lagi nombor 2. Kesalahan bahasa. Okey, para pelajar. Form 5. Korang masa Form 4 dah pernah buat kan kesalahan bahasa tu. Kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan bahasa. Gila. Tak payah tunggu sekolah dah. Pergi buat banyak-banyak soalan tu. Okey, Kaisara Sakrani ada satu soalan. Teruskan. Kita type dia apa soalan. Okey, teruskan type saya sambung. Okey, kesalahan bahasa kesalahan bahasa ni korang boleh buat tak payah tunggu cikgu. Buat latihan. Lepas tu tengok skema jawapan, bandingkan. Tak faham buatan cikgu. Oh, apa maksud kesalahan bahasa? Okey, okey. Terima kasih kerana bertanya. Kesalahan bahasa ni dia dekat mana tau? Dia dekat penyingat. Kat mana tu? Dia dekat soalan 3 bahagian. Kat mana soalan salah bahasa? Yang salah ejaan, salah imbuhan tentang bahasa tu. Saya stop sharing sekejap. Saya patah balik tunjuk soalan bahasa tu. Lima kesalahan bahasa, nampak tu. 6 kesalahan bahasa.
Nampak ni. Kesalahan bahasa iaitu kesalahan ejaan, kesalahan istilah, kesalahan tata bahasa ataupun kesalahan imbuhan. Dia ada ejaan, imbuhan, tata bahasa, istilah. Ini dia. Pernah buat kan? Mesti pernah buat. Takkan tak pernah buat. So, semak skema jawapan. Okey. Jadi, mungkin ada cikgu. Saya tak ada latihan cikgu. Saya tak ada buku latihan pun. Guna buku latihan sekolah. Sekolah punya latihan. Nanti buku latihan sekolah, cikgu sekolah nak guna. Tapi kalau saya buat dulu macam mana? Kalau macam tu, bukanlah Telegram. Bukanlah Google. Bersepah kertas trial. Modul. Okey. Awak nak jawab soalan nombor 3, 50 set. Ada, saya boleh bagi. Buat muntah lah, tak larat nak buat. Okey. Okey. Okey, next. Sekali dengan skema jawapan pun ada Okey. Okay, so ini dia. Ini soalan penjuntingan kesalahan bahasa. Okey. Saya kembali balik kita punya pada perbincangan. Saya share balik tadi. Kak Sarah, hopefully awak dah faham Awak masuk kesalahan bahasa Kak Sarah. Okey. Okey, sekarang kita pergi pada peribahasa. Ini satu peribahasa ni macam virus Satu fenomena yang bagi saya, kalau kata pelajar tak mahir dalam peribahasa, satu je jawapan dia. Okay, yang mana saya rasa ini jawapan yang paling simple, yang paling senang. Okey, kalau student tak saya cikgu, saya nak belajar peribahasa tapi tak tahu nak belajar macam mana. Okey, saya kata senang. Okey, ini pendapat saya, pendapat peribadi. Kamu pergi ambil buku latihan atau macam ni, kertas model ke, set kertas soalan ke apa ke. Kamu pergi kat soalan peribahasa, lepas tu kamu baca, kamu fahamkan, lepas tu kamu buka skema jawapan. Tengok skema jawapan dia. Dah, itu cara belajar peribahasa. Itu cara belajar peribahasa yang paling simple, yang paling pemalas, yang paling senang tapi berkesan. Okey. Faham? Okey jadi korang lepas ni kalau korang malas nak belajar kan, cikgu banyaknya rutin BM cikgu, takkan nak buat semua kan. Kalau malas sangat nak belajar, cadangan saya soalan kebat nombor 1, kesalahan bahasa nombor 2 tu, peribahasa nombor 3 dan nombor 4 cari isi karangan. Dah malas sangat nak fikir, tengok soalan, buka skema jawapan, buka tengah, buka belakang, tengok jawapan. Itu adalah cara belajar paling malas. Tapi ada faedah, masih lagi ada kesan positif daripada tak buat apa-apa langsung. Sebab apa? Itu untuk orang yang tak cukup pengalaman. Dia rasa dia kurang latihan tapi dia tak cukup masa. Itu adalah cara paling simple. Bahkan duduk sambil tunggu van pun, awak boleh buka soalan, tengok skema jawapan. Bapak simple, tak payah fikir. Tak stres. Okey? Boleh? Kalau ada orang tanya cikgu, BM tak tahu nak belajar apa. Ini jawapan saya. Ini cara belajar BM. Okey, yang simple, yang tak susah. Tak payah buat perenggan apa tak payah. Tak payah cakap pasal perenggan karangan. Isi karangan pun belum tentu awak boleh bagi yang mantap, yang tepat. Sebab tu kena ada berlatih. Jangan bagi jawapan isi karangan yang macam budak-budak skor rendah. Kalau kamu nak tahu, dalam skema pemarkahan karangan, dia ada level kematangan. Isi yang matang, huraian yang matang. Itu kamu kena tahu. Sebab tu pentingnya kita lihat jawapan jawapan isi karangan, isi-isi yang power. Isi-isi yang memang sedap kita dengar baca. Okey. So, buat latihan. Tengok soalan, tengok skema, tengok latihan. Ini kalau soalan macam ni, ini isi dia, ni isi dia. Kan? Okey. Boleh? Jadi benda ni kamu boleh buat tanpa bantuan guru.
Tak payah tunggu saya, tak payah tunggu cikgu sekolah. Ini sendiri-sendiri bikin mah. Okay? Okay, Mafaz. Tak payah tunggu seminar, tak payah tunggu bengkel hujung tahun esok. Cara-cara belajar berkesan. Tak ada masa dah. Dah terlambat dah tu. Ini sekarang you bikin dari awal. Okay? Boleh? Jadi hopefully apa yang saya kongsi hari ini sedikit sebanyak boleh membantu awak. Okay? Okay, insyaAllah boleh ya. Semua yang ada hari ini, pelajar Melayu, pelajar Cina, India, saya harap apa yang saya boleh bagi benda ni, awak boleh gerak daripada sekarang. Okay? Okay. Dan tadi kita review kata-kata soalan kan jadi awak dah nampak sedikit sebanyak, soalan ni tak nampak dah lupa macam mana tengok balik. Cari balik. Okay? Okay dah. So memang kelas pertama memang saya ini benda yang saya nak buat. Kan? Saya tak nak balas kelas pertama ni terus bincang soalan. Okay, benda-benda tu awak dah buat kat sekolah. Okay. Dah, itu saja. Saya rasa tak ada apa dah kot. Kelas pun dah hampir habis. Minggu depan, saya akan mula pergi rutin BM kita ni satu demi satu. Contohnya soalan kibat apa tips nak cari soalan kibat secara pantas, nak cari jawapan? Okay. Kita akan lihat satu-satu. Kenapa saya betul-betul tekankan soalan kibat ni? Sebab nak jawab kibat ni dia ada beberapa stage. Stage macam mana pertama, lepas tu stage kedua macam mana pula. Okay. Dan kalau kamu nak tahu, soalan kibat dengan isi karangan melalui proses pemikiran yang hampir sama. Sebab itu saya letak soalan kibat ni first. Kita kena biasa latih otak kita berfikir secara spontan. Sebab ketika kita jawab soalan karangan, nak cari isi karangan pun dalam keadaan yang spontan. Okay. Dan kamu pun tahu kibat bukan dalam BM je. Kibat untuk semua subjek. Bersepah semua kibat. Jadi kibat ni sangat penting sebagai rutin. Kan? So saya pun mengajar sejarah agak. Jadi saya kalau tengok kibat sejarah tu saya pun pening kepala. Kadang-kadang kibat sejarah ada yang senang-senang. Kibat sejarah kejarmu. Kibat sejarah dia putar belik soalan. Kibat sejarah cukup suka putar belik soalan. Padahal jawapan simple je. Itu sejarah lah. Kalau BM tak, dia straightforward saya rasa. Okay. Okay, jadi korang semua all the best. Okay, masa lagi tak terlewat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, especially malam ni kalau saya ada terkasar bahasa ke apa semua. Kepada pelajar yang beragama Islam selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okay, dan kepada semua pelajar, in case kalau malam ni ada apa yang tak okey, saya mohon maaf dari pihak diri saya itu adalah kelemahan saya. Okay, sama-sama. Okay, semoga malam ini input bermanfaat untuk kita semua dan boleh kongsi dengan semua kawan-kawan. Okay, sama-sama. Okay, saya tinggalkan kelas kita pada malam ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Tolonglah ajak kawan beramai-ramai. Saya lagi suka lagi ramai. Lagi seronok, semangat saya. Ya. Yeah? Okay. So, dah itu saja. Minggu depan, kita akan buat latihan juga kesalahan bahasa. Kita akan juga buat sedikit soalan peribahasa. Kita akan buat soalan isi karangan. Kita akan start pelan-pelan. Okay? Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Selamat malam. Bye-bye. Gerak lu, Papa Roger. Okay. Okay, sama-sama. Sama-sama semua. Okay, sama-sama. Okay, selamat malam. Sama-sama. Okay, welcome. Thank you so much.